السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا، اللهم فقهنا في الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, semua jemaah surau An-Nur Bandar Puteri Kelang. Alhamdulillah, pada kali ini kita dapat menyambung kuliah bulanan kita, iaitu pada hari Khamis minggu yang kedua, iaitu pada tarikh 10 Disember 2020. Kita menyambung kitab tafsiran ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, pada yang ada kitab pada muka surat 248. Berkata musannif rahimahullahu taala, taubat. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk bertaubat melalui firman-Nya yang berbunyi, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada wanita muslimah, iaitu agar wanita muslimah ini memelihara mata mereka daripada melihat yang haram. Bagi lelaki muslim juga Allah SWT perintahkan, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Wahai orang lelaki muslim, peliharalah mata kamu daripada melihat yang haram. Begitu juga dengan wanita. Ada wanita juga perlu menjaga mata, lelaki perlu menjaga mata. Tapi kebiasaannya mata lelaki ini lebih liar daripada mata perempuan, kerana wanita ini, seluruh tubuh wanita itu adalah ianya menarik perhatian lelaki. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Telah dihiasi bagi manusia ni hubbus syahawat minan nisa. Dia ada syahwat, dia suka kepada nisa, iaitu kepada perempuan. Baik. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan memelihara kehormatan mereka, wa yahfazna furujahunna, dan pelihara kehormatan mereka. Allah Taala berfirman, orang perempuan ni dia kena jaga maruah dia, dia kena jaga kehormatan dia. Sebab itu dalam Islam orang perempuan ini dia kena tutup aurat dengan sempurna supaya tidak dilihat oleh orang lelaki. Maka kalau orang perempuan yang tidak menutup aurat, maka dia tidak menjaga kehormatan dia. Dia rela auratnya dilihat oleh lelaki yang asing, yang bukan mahramnya. Sebab itu orang perempuan Allah Ta'ala perintahkan dia jaga kehormatan dia. Baik, dalam ayat ini, di dalam surah An-Nur ayat yang ke-31 ni, iaitu pengarang meletakkan ayat ini, iaitu tentang taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ayat tentang taubat ni berada di akhir surah An-Nur, pada ayat yang ke-31 daripada surah An-Nur ini. Maka pada awalnya disebut dulu tentang aurat dan orang perempuan. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah mereka memperlihat perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Orang perempuan ini bahagian manakah yang boleh dilihat?
iaitu bahagian yang boleh dilihat. Bagi orang perempuan, makna orang lelaki boleh lihat bahagian yang zahir sahaja daripada tubuhnya, daripada auratnya, itu wajah, muka dia dan juga tapak tangan dia. Makanya begitu juga dengan bentuk tubuh. Contohnya, sebab itu perempuan dia kena pakai pakaian yang labuh, pakaian yang agak besar, yang agak longgar. Bila mana dia dah pakai pakaian yang longgar, dia telah menutup aurat, patuh syariah dah, ikut cara yang betul dalam menutup aurat seperti mana yang dituntut oleh Islam. Maka jikalau masih nampak lagi tubuh, masih nampak bentuk tubuh itu, tak apa, tak jadi masalah. Yang penting dia dah pakai baju yang longgar, baju yang labuh, yang menutup aurat. Jikalau seorang lelaki itu dia melihat seorang wanita yang dah menutup aurat, dia masih lagi maknanya dia seorang lelaki, dia tengok perempuan dah tutup aurat, dah pakai longgar, dan dia tahu di sebalik tudung dan jubah itu adalah orang perempuan, dan dia masih lagi bersyahwat, masih lagi maknanya tak dapat jaga syahwat dia, maka lelaki ini bermasalah. Otak dia sentiasa memikirkan aurat perempuan, ataupun dia membayangkan. Wal'iyadzubillah min zalik, kita minta jauh. Ya. Waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala. Orang perempuan dia kena tutup dia punya leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Orang perempuan kena tutup leher baju dia dengan tudung mereka. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisa'ihin aw ma malakat aymanuhunna aw at-tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali aw at-tifli alladhina lam yadhharu ala awratin nisa'. Ayat ni panjang, tuan. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami. Baik, orang perempuan ni kalau dia bersama aurat dia ni, yang boleh dilihat, yang boleh melihat aurat orang perempuan ni adalah, pertama adalah suami mereka, kemudian ayah mereka, kemudian ayah mertua, kemudian anak mereka, kemudian anak tiri mereka dan saudara mereka, anak saudara mereka yang lelaki, kemudian anak saudara mereka yang perempuan, kemudian perempuan-perempuan Islam. Orang perempuan sama perempuan, maknanya orang perempuan sesama perempuan. Walau macam mana pun aurat perempuan ni, walaupun boleh dilihat oleh suami, oleh adik-beradik dan sebagainya, kalau aurat perempuan seorang isteri bagi suami dia, maknanya seluruh tubuh, maknanya suami itu dia boleh melihat aurat isteri dia, seluruh tubuh isteri dia. Cuma dalam hubungan kelamin ada adab-adab dia lah, maknanya berselimut dan sebagainya. Manakala mahram bagi perempuan yang selain daripada suami, bukan bermaksud oleh kerana boleh melihat, maka tak boleh perempuan ni dia kalau dalam rumah dia dengan anak dia, dengan mahram dia yang disebutkan, maknanya list yang disebut tentang boleh melihat aurat, dia tak jaga aurat dia, maksudnya dia kena tutup aurat dia. Tetapi jikalau dia sedang sakit ataupun dia luka dan sebagainya,
maka mahram-mahramnya, suaminya, anaknya, bapa, ayahnya yang disebut dalam ayat ni, maka boleh menjadi yang mahram dia ni, boleh menemani dia. Tetapi aurat tetap kena jaga. Dia mesti kena ada perasaan malu. Bukan bermaksud ini anak saudara yang ada dalam bilik ni, dalam rumah ni, semua ni boleh melihat aurat saya sehingga dia tak jaga aurat dia. Tak, dia kena jaga aurat dia. Baik. Juga aurat perempuan ini yang boleh melihat dia hamba-hamba. Maknanya zaman dululah, sekarang dah tak ada hamba. Ataupun orang gaji dari orang lelaki yang telah tua. Ini banyaklah nak dibincangkan tentang aurat ni. Ini kita baca dalam terjemahan ayat ini secara terjemahan saja. Lelaki tua yang tidak ada keinginan kepada perempuan, maknanya orang tua dah, dia pun tak teringin dah pada perempuan. Ataupun kanak-kanak dia ni tak tahu lagi tentang aurat perempuan. Maknanya budak-budak, maknanya seorang perempuan dia nak salin baju dan sebagainya, ada budak dalam bilik tu, dalam rumah tu, budak tu tak tahu lagi tentang aurat perempuan. Jadi kalau hari ni budak-budak baru sekolah rendah, sekolah menengah, macam-macam dah dia tahu. Kerana apa? Hari ni macam-macam ada dalam handphone, Facebooknya, Instagramnya dan sebagainya. Orang kafir macam-macam buat apa nama ni, yang TikTok lah sebagainya, macam-macam lah tuan-tuan. Maka hari ni budak-budak dengan budak-budak zaman Nabi SAW dulu tak samalah dengan budak-budak dulu dengan sekarang. Kemudian wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma nukhfina min zinatihin. Kemudian janganlah mereka menghentak kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Orang perempuan dia tak boleh berjalan berbunyi. Contohnya dia pakai kasut dia tu tumit dia tajam, ataupun kasut yang dia pakai tu dia berjalan berbunyi. Jadi daripada bunyi itu diketahui. Contohnya perempuan dia pakai rantai di kaki dia. Macam orang India tu, dia joget. Bunyi rantai tu, maka orang tahu perhiasan yang dipakai oleh perempuan. Bunyi kecing-kecing tu. Jadi lelaki tahu perempuan ni dia pakai rantai pada kaki. Maka lelaki tu mungkin dia fikiran dia kotor, dia memikirkan perhiasan, dia terbayang kaki perempuan tu ada rantai. Baik. Kemudian sampailah pada kalimah taubat, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Ini tuntutan taubat dalam ayat yang ke-31 daripada surah An-Nur ini. Bertaubatlah kepada Allah wahai orang yang beriman, supaya apa? Bila mana kamu bertaubat kepada Allah, supaya kamu berjaya, la'allakum tuflihun. Maksudnya orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selamat daripada azab neraka, dimasukkan ke dalam syurga Allah, mendapat keredaan Allah, dia mendapat kejayaan. Baik, taubat seharusnya dilakukan dengan benar dan murni untuk Allah Taala. Taubat ni tuan, dia kena benar-benar bertaubat. Taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang murni kepada Allah Taala. Iaitu Allah Taala Tuhan semesta alam, yang mana Allah Taala menyeru hamba-hambanya yang beriman agar bertaubat dengan taubat yang benar dan murni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman,
bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha ni maknanya taubat betul-betul. Taubat yang murni. Taubat yang tidak mengulangi lagi dosa tersebut. Rasa benci kepada dosa tersebut. Taubat dengan sebenar-benar taubat. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Bila mana kita bertaubat, Allah Ta'ala hapuskan segala kesalahan kita, dosa kita. Dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kita taubat pada Allah, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah masukkan kita ke dalam syurga, yang mana di dalam syurga ni mengalir di bawah syurga ni sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladzina amanu ma'ahu. Pada hari Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang yang beriman bersama-sama dengannya. Hari akhirat ini Allah Ta'ala tidak akan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tidak akan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang beriman bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang beriman. Allah meninggikan darjat. Allah mengangkat darjat orang yang beriman. Allah mengangkat darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala orang kafir Allah hina mereka. Allah rendahkan martabat mereka. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka bergerak cepat di hadapan mereka, di sebelah kanan mereka. Masya Allah. Di hari akhirat ini cahaya Nabi SAW dan cahaya orang yang beriman ini, cahaya mereka ini bergerak di hadapan mereka, yaitu di sebelah kanan mereka. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, di sebelah kanan mereka. Orang beriman, Nabi SAW ni bercahaya di hari akhirat. Manakala orang kafir, mereka tidak ada cahaya. Yaquluna rabbana, mereka berkata, wahai Tuhan kami, atmim lana nurana, sempurnakanlah cahaya bagi kami. Atmim lana nurana. Orang beriman, Nabi SAW ni, mereka dapat cahaya. Kemudian orang beriman ini, Nabi SAW minta pada Allah, atmim lana nurana, sempurnakanlah cahaya bagi kami, waghfir lana, dan ampunilah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Masya Allah. Orang yang bertaubat pada Allah, orang yang bersih daripada dosa-dosa dia, di dunia dia telah taubat kepada Allah, dia telah pun bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Di hari akhirat dia akan dapat cahaya, Allah akan muliakan dia. Di hari akhirat minta kepada Allah, sempurnakanlah cahaya, ampunilah kami, kerana Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Baik, taubat yang benar merangkumi 4 dimensi sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad bin Ka'ab al-Kharzi. Jadi dijelaskan oleh Muhammad bin Ka'ab al-Kharzi ini, iaitu ada 4. Taubat yang benar ni dia merangkumi 4. Kena ada 4. Pertama, memohon ampun dengan lisan. Kita istighfar pada Allah, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lidah kita, lisan kita, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan merahmati kami, lanakunanna min khasirin, kami termasuk orang-orang yang rugi.
maka kita berbanyakkan istighfar kepada Allah SWT. Dalam hidup kita ni kita perbanyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar sebanyak 70 kali hingga 100 kali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang maksum, kekasih Allah. Allah ampunkan dosa yang telah lepas, dosa yang akan datang. Maksum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, beristighfar kepada Allah Ta'ala. Malulah kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang hidup di akhir zaman, yang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini, tiba-tiba kita tidak beristighfar kepada Allah SWT. Perbanyakkanlah kita istighfar kepada Allah Ta'ala. Di mana sahaja kita berada, kita istighfar. Bukan lepas solat sahaja, kita tengah bawa kereta ke, di mana sahaja istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, taubat yang sebenarnya juga yang kedua mesti ada menjauhkan diri daripada maksiat. Jauhkan diri. Seseorang tu kalau dia nak bertaubat pada Allah, dia telah melakukan dosa, melakukan maksiat, maka dia sedar, dia insaf. Apa cara dia? Apa yang dia nak kena buat, iaitu dia menjauhi maksiat tersebut. Sebab tu dia kena berhijrah. Dia tak boleh lagi berkawan dengan ahli-ahli maksiat yang masih lagi melakukan maksiat. Dia kena jauhkan diri dia. Kenapa? Kalau dia masih lagi bersama dengan kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia yang masih lagi melakukan maksiat, maka akhirnya dia juga akan terjebak, terjerumus kembali, tergelincir balik. Sebab tu dia kena jauh. Dia kena ubah pakaian dia. Yang paling penting hati dia. Tapi pakaian itu juga merupakan benteng. Seseorang dia pakai jubah, pakai kopiah, pakai serban, mana mungkin dia pergi ke tempat maksiat, mana mungkin dia pergi ke kelab malam, mana mungkin dia pergi ke tempat-tempat yang di sana orang melakukan maksiat. Maka pakaian itu juga merupakan benteng. Simpan janggut panjang sikit. Kita lihat orang yang telah bertaubat, telah hijrah. Pada awalnya dia melakukan maksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah, dia berhijrah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau pada awalnya dia ada tatunya, pada awalnya penampilan cara berpakaian dia ni, dia ikut barat, ikut cara orang kafir. Kemudian bila mana dia bertaubat, dia berhijrah, Masya Allah, janggut sikit punya panjang. Mengalahkan ustaz. Ustaz pun tak panjang janggut, dia panjang lagi. Orang tertukar yang mana satu ustaz. Ustaz tak ada janggut, yang bukan ustaz pula ada janggut. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhkan diri daripada maksiat. Kemudian menjauhi teman-teman yang rosak akhlaknya. Okey. Baik. Jauhi daripada maksiat. Maksiat tu kita tinggal. Dan juga kita kena menjauhkan diri kita daripada kawan-kawan yang melakukan maksiat. Kita kena, pertama, maksiat itu sendiri kita tinggalkan, kita tak buat dah maksiat tersebut. Kemudian kita juga kena jauhkan diri kita daripada pelaku maksiat. Si fulan tu masih lagi melakukan maksiat, maka kita tak boleh berkawan dengan dia. Kalau kita niat nak dakwah dia, kita pastikan dulu kita kuat, kita ada kekuatan untuk kita nak dakwah dia, kita nak ajak dia, kita nak seru dia. Tapi kalau kita rasa kita tak kuat, yang kita takut, kita bimbang, akhirnya kita pada awalnya niat nak dakwah, akhirnya kita pula terikut-ikut, terpedaya dengan mereka yang masih lagi kekal melakukan maksiat pada Allah. Kemudian taubat yang sebenarnya juga tidak ingin kembali lagi melakukan maksiat. Dalam hati dia, aku tak akan melakukan maksiat.
aku tak akan mengulangi maksiat ini. Pegang betul-betul. Betul-betul nak berubah maksiat ni, maksiat yang telah pernah aku lakukan. Saya tak akan mengulangi maksiat. Kita ni manusia biasa. Kita melakukan satu dosa, kemudian kita taubat kepada Allah Ta'ala, kemudian kita mengulangi lagi. Taubat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selagi mana nyawa di kandung badan, selagi mana kita ni masih Allah Ta'ala berikan peluang hidup, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat dosa, taubat. Ulang lagi buat dosa, taubat pada Allah. Jangan percaya dengan terpedaya dengan cakap orang, tak guna kamu bertaubat. Kamu ulang balik. Kamu taubat, kamu ulang balik. Tak payah taubatlah, Allah Ta'ala tak terima. Jangan dengar cakap orang macam ni. Di antara cara syaitan menipu ini, iaitu syaitan mengatakan, kamu masih muda lagi, tunggulah tua nanti baru bertaubat pada Allah. Muda-muda ni enjoy dulu. Enjoy umur 30. Enjoy umur 40. Enjoy umur 50. Tak sempat bertaubat, mati. Wal'ayadu billahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua sempat bertaubat kepada Allah sebelum Allah mencabut nyawa kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Asy-Syafi'i berkata dalam puisinya, adalah kewajipan manusia untuk taubat. Manusia ni wajib dia taubat pada Allah. Tetapi meninggalkan dosa itu lebih diwajibkan. Dan juga wajib kita meninggalkan perbuatan dosa. Berpaling dari kehidupan dunia itu menakjubkan. Berpaling daripada kehidupan dunia. Ini puisi lah. Namun kealpaan manusia dari perkara itu lebih menghairakan. Manusia ni sifat dia lupa, alpa. Sabar dalam bertaubat merupakan sesuatu yang susah. Bukan senang nak taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena istiqamah. Bila mana kita bertaubat, istiqamah, sabar. Jangan terpedaya dengan cakap orang. Kamu ni nak tunjuklah kamu warak, kamu ni nak tunjuklah kamu baik, kamu ni, jangan terpedaya. Bila mana kita istiqamah, kita berhijrah, kita nak jadi orang yang baik, kita nak berhijrah, kita nak menjadi hamba Allah yang lebih baik, yang lebih bertakwa, jangan pedulikan cakap orang. Nak dengar cakap orang ni tuan-tuan, sampai bila pun tak selesai. Seorang perempuan dia pada awalnya tidak menutup aurat, tak pakai tudung, kemudian dia pakai tudung, dia berhijab, kemudian orang kata pada dia ni pakai hijab sebab nak jual tudung. Sebab nak jual tudung, sebab tu dia pakai tudung. Kalau sebab dia tak pakai, dia pakai tudung sebab bisnes. Apa sahaja orang cakap, jangan dipedulikan. Yang penting kita jaga keikhlasan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kurniakanlah aku ya Allah keikhlasan ya Allah. Jangan dipedulikan cakap orang. Itu semua mereka ni tuan-tuan, mewakili syaitan, mewakili iblis. Mewakili iblis. Bisikan-bisikan ni, bisikan-bisikan yang jahat, ini datangnya daripada iblis, datangnya daripada syaitan. Syaitan membisikkan. Jadi manusia-manusia yang ada, orang-orang yang ada ni, yang bercakap tentang orang yang nak bertaubat ni, dengan sangkaan-sangkaan mereka ini adalah manusia yang bertopengkan syaitan. Mereka ni manusia, tetapi perangai macam syaitan. Kerana dia ganggu orang nak bertaubat, dia nak ganggu, dia nak cakap macam-macam, nak komen macam-macam. Tetapi pahala yang terlewat lebih susah untuk digapai. Maknanya pahala itu, nak dapat pahala ni bukan senang. Segala yang diharapkan itu terasa dekat, namun maut jauh lebih dekat. Maut ni, kematian ni dekat. Kenapa kematian tu dekat? Kerana kita tak tahu bila tiba ajal kita. Tarikh kita lahir kita tahu. Semua orang hafal tarikh lahir dia, tapi tarikh kematian dia tidak tahu.
wahai Tuhan, terimalah taubat kami. Ya Allah, terimalah taubat kami. Bersihkanlah kegelisahan hati kami. Ya Allah, kami bimbang, kami gelisah. Ya Allah, hilangkanlah. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami dan sikap kami yang berlebihan, wahai Tuhan semesta, wahai Tuhan semesta alam. Baik, kita masuk pada seruan yang seterusnya, iaitu seruan ke-14, iaitu tentang janganlah mengambil orang bukan Islam sebagai orang dalam. Baik, ayat ni tuan-tuan, kita baca terjemahan sikit, kemudian keterangan dan penjelasan itu insya-Allah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Baik, janganlah mengambil orang bukan Islam sebagai orang dalam. Aku berlindung kepada Allah SWT dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang yang bukan dalam kalangan kamu menjadi orang dalam yang dipercayai. Allah Ta'ala larang kita jangan ambil orang itu bukan daripada kalangan kita. Kita jadikan orang itu orang dalam, orang yang dipercayai. Apatah lagi orang itu orang kafir, dia adalah musuh Islam. Sebab apa kita tak boleh ambil orang yang bukan di dalam kalangan kita, bukan orang Islam, non-Muslim, kita jadikan dia orang dalam, kita jadikan dia orang yang dipercayai, kerana mereka tidak akan berhenti berusaha mendatangkan bencana kepadamu. Kerana musuh Islam ni dia jahat. Dia tak akan berhenti usaha untuk mendatangkan bencana kepada kamu, mudaratkan umat Islam. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Dia suka sesuatu yang menyusahkan umat Islam. Telah pun nyata tanda kebencian mereka pada pertuturan mulutnya. Dengan lisan mereka dah ada tanda dah mereka benci kepada Islam. Dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Pada lisan dia kita dah tahu musuh Islam ni benci pada Islam. Di dalam hati dia yang dia sembunyikan, kemunafikan itu jauh lebih besar. Sesungguhnya telah kami jelaskan kepada kamu keterangan-keterangan itu jika kamu mau memahaminya. Allah Ta'ala berfirman, Allah telah jelaskan iaitu keterangan-keterangan, iaitu jangan mengambil orang bukan di kalangan kita menjadi orang dalam, menjadi orang yang dipercayai, itu mengambil orang kafir, musuh Islam menjadi orang yang dipercayai, orang dalam. Jadi Allah Ta'ala telah jelaskan jika kamu mau memahaminya, jika umat Islam, jika kita in kuntum ta'qilun, jika kita hendak memahami apa yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya kira cukup kuliah pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, iaitu keterangan dan penjelasan itu tentang Allah Ta'ala melarang kita mengambil orang bukan Islam, musuh Islam, kita jadikan dia orang dalam, kita jadikan dia orang yang dipercayai. Allah Ta'ala larang. Tak boleh kita ambil orang bukan Islam, orang yang bukan daripada kalangan kita, kita jadikan dia orang dalam, kita jadikan dia orang yang dipercayai. Wallahu alam. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah dan silap itu datang daripada kekurangan kejahilan diri saya. Saya mohon keampunan kepada Allah Ta'ala dan saya minta maaf dengan tuan-tuan perempuan semua jemaah Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kita, merahmati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.